Kehilangan seorang gadis yang berusia 17 tahun yang dikenali sebagai Lisa Home selepas keluar dari kafe tempat dia bekerja telah menarik perhatian ramai. Petunjuk demi petunjuk ditemui oleh pihak polis sepanjang usaha pencarian gadis yang hilang itu. Namun, petunjuk-petunjuk tersebut jelas menunjukkan bahawa sesuatu yang sangat buruk telah berlaku kepada gadis ini. Bagaimana tragedi malang itu boleh berlaku kepada seorang gadis yang baik hati? Apakah alasan di sebalik kejadian malang yang menimpa gadis itu? Lisa Home dilahirkan pada 7 Februari 1998 di pekan kecil Sweden, Havdi. Dia tinggal bersama ibu bapa dan kakak perempuannya. Lisa adalah seorang gadis yang baik dan selalu bersikap positif. Dia seorang gadis yang sangat berdikari. Sebelum musim panas 2015, ketika Lisa berusia 17 tahun, dia akhirnya mendapat pekerjaan tetap pertamanya di sebuah kafe yang terletak kira-kira 40 minit dari rumahnya. Pada 7 Jun, sekitar waktu makan tengah hari, ibu bapa Lisa memutuskan untuk melawatnya di tempat kerja dan makan tengah hari bersama. Pada hari itu, kafe tersebut agak sesak dengan pelanggan yang ramai. Dia yang sangat sibuk bekerja berehat sebentar untuk makan tengah hari bersama ibu bapanya dan kemudian mereka pulang ke rumah. Pada pukul 6.23 petang, Lisa menghantar mesej kepada ayahnya bahawa dia sedang meninggalkan tempat kerja. Tetapi 3 minit kemudian, dia menerima panggilan daripada Lisa. Dia mengangkat panggilan itu namun tiada siapa yang menjawab. Dia mendengar beberapa suara. Dia menyangka Lisa telah mendial nombornya secara tidak sengaja. Ayahnya berfikir dia bercakap dengan rakan sekerjanya dan juga terdengar bunyi pintu kereta ditutup dengan kuat. Dia memanggil nama Lisa beberapa kali tetapi tiada jawapan. Kemudian dia menamatkan panggilan dan mula menunggu kepulangan Lisa. Namun, Lisa Home tidak muncul. 1 jam berlalu dan ibu bapa Lisa mula bimbang. Dia sepatutnya sudah pulang pada waktu ini, jadi ayahnya berfikir mungkin sesuatu yang buruk telah berlaku kepada anaknya. Dia cuba menghubungi Lisa beberapa kali tetapi telefon Lisa dimatikan. Setelah menunggu beberapa minit lagi, ayahnya memutuskan untuk keluar mencarinya. Dengan perasaan bimbang, sekiranya Lisa mungkin mengalami kemalangan, ayahnya memandu dengan perlahan sambil memeriksa jalan dengan harapan akan bertemu dengan anaknya itu. Ayahnya kemudian tiba di kafe. Setibanya di tempat kerja anaknya, dia melihat skuter Lisa yang diparkir di depan bangunan. Pada ketika itu, ayahnya mula panik kerana tidak menemui anak perempuannya itu. Melihat skuter Lisa, dia cuba bersikap tenang, berfikir mungkin Lisa sedang bekerja lebih masa. Namun, tiada sesiapa di dalam kafe. Ayahnya kemudian memeriksa skuter Lisa. Kunci skuter Lisa ditinggalkan dalam kunci penghidup dengan topi keledar tergantung dari pemegangnya. Semua ini membuatnya percaya bahawa sesuatu yang buruk telah berlaku kepada anak perempuannya. Ayahnya yakin yang anaknya tidak akan pernah meninggalkan kunci dalam skuter dan meninggalkannya di tempat parkir tanpa pengawasan. Ibu bapa Lisa dan pekerja kafe berfikir bahawa mungkin Lisa telah memutuskan untuk mengambil bas dengan alasan tertentu. Mereka memeriksa jadual perjalanan bas lalu ibunya bersama kakak Lisa pergi ke hentian bas di bandar mereka. Malangnya, Lisa tidak berada di dalam bas. Akhirnya, ahli keluarga Lisa memutuskan untuk segera menghubungi pihak polis. Pada ketika itu, hampir pukul 10 malam dan sudah gelap di luar. Polis segera melancarkan pencarian besar-besaran melihat pada keadaan di mana skuter Lisa ditemukan bersama kunci yang telah ditinggalkan di tempat parkir menyebabkan polis tidak menolak kemungkinan Lisa telah menjadi mangsa penculikan. Kes seperti ini agak jarang berlaku di Sweden, terutama di kawasan pedalaman tempat di mana Lisa dan keluarganya tinggal bersama. Oleh itu, polis segera menggunakan khidmat anjing pengesan sementara pegawai lain mula memeriksa setiap rumah berhampiran dengan kafe tempat Lisa bekerja. Apabila rakan sekelas dan rakan-rakan Lisa mengetahui tentang kehilangannya, mereka mula menyebarkan maklumat mengenainya di media sosial berharap untuk menarik lebih banyak perhatian dan mungkin menemui beberapa saksi. Jabatan Polis menghebahkan berita kehilangan Lisa kepada orang ramai, mendesak sesiapa yang mempunyai maklumat berguna untuk tampil memberi keterangan. Dalam pada itu, seorang lelaki yang datang bekerja di sebuah bangsal di seberang kafe menemui sarung tangan motosikal di atas lantai dan melaporkannya kepada pihak polis. Detektif sudah memeriksa bangsal tersebut pada malam kehilangan Lisa tetapi mereka tidak menemui sarung tangan itu. Mereka menunjukkan sarung tangan itu kepada ibu bapa Lisa yang mengesahkan bahawa sarung tangan itu memang milik anak perempuan mereka. Kemungkinan besar Lisa benar-benar telah menjadi mangsa penculikan. Pada ketika itu, berita tentang kehilangan Lisa telah tersebar ke seluruh negara dan ratusan sukarelawan menyertai pencarian. Polis menerima beberapa petunjuk yang membimbangkan. Sukarelawan mencari kawasan sepanjang jalan tanah yang terletak beberapa ratus meter dari kafe. Di sana mereka menemui sarung telefon, resit, tiket dan skrin telefon pintar yang pecah. Penyiasat segera mengesahkan bahawa kesemua barang ini adalah milik Lisa dan menumpukan aktiviti pencarian di kawasan tersebut. Tidak lama kemudian mereka menemui bahagian lain dari telefon pintar yang pecah, kad pengenalan Lisa dan beberapa resit lagi. Semua barang ini berselerak di sepanjang jalan yang sama. Pada satu hari, seorang wanita menceritakan bahawa dia pergi
berjoging pada hari sebelum kehilangan Lisa. Ketika itu, ada seorang lelaki berdiri di sebelah keretanya tiba-tiba menyapanya. Dia bercakap dalam bahasa Inggeris dan bertanyakan arah ke sebuah bandar yang tidak pernah didengarnya sebelum ini. Dia cuba menunjukkan jalan kepadanya melalui Google Maps, tetapi lelaki itu meminta dia masuk ke dalam keretanya dan menunjukkan laluan di navigatornya. Sudah tentu, wanita itu mendapati permintaan ini agak mencurigakan. Jadi dia menolak dan meneruskan lariannya. Dia juga berkongsi satu butiran menarik dengan polis. Wanita itu percaya bahawa dia pernah melihat lelaki ini dalam kalangan pekerja bangsal yang terletak di seberang jalan dari kafe. Menurut kenyataan dari rakan Lisa, pada hari kehilangannya, salah seorang saksi melihat dua lelaki berdiri di seberang jalan dari kafe, memandang ke arah premis tersebut. Dia tidak memikirkan banyak tentangnya pada waktu itu, tetapi selepas kehilangan Lisa, dia memutuskan untuk berkongsi fakta ini dengan polis. Pada pagi Rabu, ayah Lisa bersama beberapa orang rakan melakukan pencarian di sepanjang jalan di mana barang-barang Lisa dijumpai. Setelah berjalan untuk beberapa waktu, ayahnya menemui lesen memandu Lisa dan kunci rumahnya. Semuanya kelihatan seolah-olah Lisa dibawa pergi melalui jalan ini, sementara penculik membuang barang-barangnya dari kereta atau kenderaan lain yang mereka gunakan untuk menculiknya. Polis dan sukarelawan menumpukan semua usaha mereka di kawasan ini, tetapi tiada barang lain yang dijumpai. Pada malam yang sama, seorang rakan ayah Lisa sedang dalam perjalanan pulang dari pencarian. Ketika berjalan melalui kafe, dia menyedari bahawa pita polis telah dibuang dari bangsal tempat sarung tangan Lisa ditemui. Lelaki itu memutuskan untuk masuk dan mencari sebarang petunjuk lain sekali lagi. Dia mengambil lampu suluh dari keretanya dan berjalan sekitar premis selama beberapa minit. Kemudian, sesuatu yang berkilau di atas lantai menarik perhatiannya. Apabila dia melihat dengan lebih dekat, dia melihat sepasang anting-anting wanita. Lelaki itu melaporkan penemuan ini kepada polis yang kemudian menunjukkan anting-anting tersebut kepada ibu bapa Lisa. Mereka mengesahkan bahawa barang kemas ini adalah milik anak perempuan mereka. Polis sekali lagi menutup bangsal tersebut dan menyiasatnya dengan lebih teliti. Ketua detektif kemudian menjelaskan bahawa pada hari pertama pencarian Lisa, fokus utama mereka adalah untuk mencari gadis itu sendiri. Jadi bangsal tersebut tidak diperiksa dengan teliti. Mereka mungkin telah terlepas petunjuk kecil seperti anting-anting, tetapi sekarang mereka membawa masuk banyak pakar forensik bersama anjing pengesan. Kali ini mereka menemui satu bukti yang agak luar biasa. Di belakang salah satu dinding, polis menemui najis manusia. Sekilas pandang, mungkin najis itu kelihatan tidak berkaitan dengan kes ini, tetapi pakar forensik menyatakan satu teori yang cukup menarik. Mereka menerangkan bahawa apabila penjenayah melakukan jenayah yang serius dan mengerikan, badan mereka menghasilkan jumlah adrenalin yang ekstrim yang kadang-kadang menyebabkan keperluan yang tidak terkawal untuk membuang najis. Sebagai contoh adalah biasa bagi pembunuh untuk terkencing pada masa sebelum atau semasa pembunuhan. Memandangkan sarung tangan dan anting-anting Lisa ditemui di dalam bangsal, polis berteori bahawa jika dia benar-benar dicolek, pelaku mungkin telah menyeretnya ke dalam bangunan ini. Oleh itu, detektif tidak menolak kemungkinan bahawa orang ini di bawah pengaruh adrenalin tidak dapat menahan diri dari membuang najis. Oleh itu, sampel najis ini dihantar untuk analisis DNA. Ia adalah kompleks beberapa bangunan besar tempat di mana banyak orang bekerja dan pasukan pencarian memutuskan untuk memeriksa semuanya. Namun tidak lama selepas mereka tiba, dua lelaki datang ke ladang tersebut. Mereka tidak bercakap dalam bahasa Sweden dan hanya berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Kedua-dua lelaki itu berjalan sekitar ladang selama beberapa waktu, memerhatikan sukarelawan dan akhirnya pergi. Kira-kira sejam kemudian, anggota pasukan pencarian menemui timbunan dahan di belakang bangsal lembu. Di bawahnya mereka menemui topi keledar motosikal, jaket dan fon telinga. Polis segera tiba di lokasi dan mengesahkan bahawa semua barang ini adalah milik Lisa. Mereka menghantar pakar forensik ke ladang untuk pencarian yang lebih teliti. Detektif juga mendengar cerita tentang dua lelaki aneh yang cuba menghalang sukarelawan daripada memeriksa ladang tersebut. Polis juga teringat tentang cerita seorang wanita yang bertemu dengan seorang lelaki mencurigakan yang bercakap dalam bahasa Inggeris semasa berjoging. Mereka sudah mempunyai suspek yang berkemungkinan terlibat. Sejak awal pencarian, mereka telah mengunjungi semua rumah berhampiran kafe. Salah satu rumah yang dikunjungi tersebut didiami oleh dua beradik lelaki dari Lithuania bersama seorang wanita yang merupakan isteri kepada salah seorang lelaki itu. Ketiga-tiga mereka tidak bercakap dalam bahasa Sweden dan hanya berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Mereka adalah satu-satunya orang yang tinggal berdekatan kafe dan tidak bercakap dalam bahasa tempatan. Polis juga mempunyai alasan lain yang membuatkan mereka curiga dengan kedua adik-beradik itu. Mereka berdua bekerja di bangsal seberang jalan dari kafe dan di ladang di mana topi keledar Lisa ditemui. Mereka juga biasa dengan lokasi-lokasi ini dan jalan raya di mana barang-barang Lisa dijumpai dilihat menghala ke rumah mereka. Memandangkan tiada suspek lain, polis memutuskan untuk menyoal ketiga-tiga mereka. Bersama dengan sukarelawan, mereka meneruskan pemeriksaan di kawasan ini dan tidak lama kemudian mereka menemui sebuah trailer lama. Trailer itu dikelilingi oleh rumput tinggi dan kelihatan seolah-olah tidak digunakan selama bertahun-tahun. Namun anehnya, rumput di sebelah pintunya kelihatan rata, seolah-olah sesuatu
sesuatu baru sahaja diletakkan di situ. Sebaik sahaja pakar forensik membuka pintu, mereka menghidu bau busuk yang kuat. Di dalam trailer tersebut terdapat banyak loker untuk pakaian yang digunakan sebagai bilik persalinan untuk pekerja. Semua loker kecuali satu didapati terkunci, menyebabkan pakar mengesyaki bahawa mayat Lisa mungkin berada dalam salah satu daripada loker tersebut. Mereka mula membuka setiap loker dan akhirnya menjumpai mayat Lisa di dalam loker yang ditinggalkan terbuka, tersembunyi di belakang timbunan pakaian lama dan kain buruk. Walaupun saiz loker tersebut agak kecil, pelakunya berjaya memasukkan mangsa ke dalamnya. Lisa ditemui dengan tali di lehernya dan sebahagian pita pelekat di kepalanya. Berdasarkan keputusan perubatan, Lisa mati akibat dicekik. Namun, mereka tidak menemui sebarang tanda serangan seksual. Semua pakaiannya diserahkan kepada makmal untuk pemeriksaan lanjut. Sementara itu, berita penemuan mayatnya cepat tersebar ke seluruh negara. Polis melakukan segala yang mungkin untuk memburu pembunuh dengan segera. Dalam siasatan mereka, dua beradik dan seorang wanita yang disyaki terlibat telah di soal siasat. Namun, mereka semua menafikan sebarang penglibatan dalam pembunuhan tersebut. Mereka mendakwa bahawa pada waktu penculikan, mereka sedang berada di rumah dan mengesahkan alibi antara satu sama lain. Menurut cerita mereka, abang yang lebih tua, Nerijus, sedang tidur di biliknya sementara isterinya sedang menyediakan makan malam dan adik lelaki itu bermain komputer. Nerijus juga menambahkan bahawa sekitar pukul 8 malam dia terjaga dan keluar pergi ke stesen minyak di mana dia membeli pizza dan sekotak rokok. Polis agak skeptikal terhadap alibi mereka kerana ketiga-tiganya mungkin hanya melindungi satu sama lain. DNA ketiga-tiga mereka diambil untuk siasatan, tetapi penyiasat masih kekurangan bukti yang secara langsung mengaitkan mana-mana daripada mereka dengan pembunuhan itu. Namun, ini tidak bertahan lama. Pakar forensik sibuk melakukan siasatan di dalam bangsal dan di ladang, menggunakan semua sumber dan tenaga kerja yang ada. Dan tidak lama kemudian, usaha mereka membuahkan hasil. Di dalam bangsal terdapat sebuah bilik kecil seperti pejabat. Ia mempunyai tingkap besar yang menghadap ke arah kafe. Setelah memeriksa bilik ini, pakar menemui 15 jejak air mani lelaki yang berbeza pada dinding dan lantai berhampiran tingkap ini. Nampaknya seseorang telah berdiri di situ mengawasi pekerja kafe termasuk Lisa sambil memuaskan diri. Sampel-sampel air mani ini segera dihantar ke makmal dan pakar dengan cepat mengekstrak profil DNA daripadanya. Kesemua 15 jejak air mani tersebut sepadan dengan DNA abang yang lebih tua, Nerijus, yang berusia 35 tahun. Hasil pemeriksaan juga mendapati najis yang ditemui di dalam bangsal juga milik Nerijus. Di dalam bilik seterusnya, pakar forensik menjumpai satu salur paip kira-kira 2 kaki di atas lantai yang diselaputi debu tebal. Namun, kelihatan pada paip itu terdapat satu jalur kecil yang tidak berdebu. Saiz jalur ini sepadan dengan tali yang digunakan untuk mencekik Lisa. Terdapat kesan darah juga ditemui pada paip tersebut dan analisis DNA mengesahkan bahawa ia adalah milik Nerijus. Sepotong tali yang sama juga ditemui pada lantai di bawah paip. Pemeriksaan lanjut dijalankan dan 2 profil DNA dikenal pasti milik Lisa dan Nerijus. Ini merupakan satu penemuan penting bagi polis. Ia akhirnya mengaitkan lelaki itu dengan tali yang digunakan untuk membunuh mangsa. Selain itu, sehelai rambut milik Lisa ditemui di atas lantai bilik itu. Berdasarkan bukti-bukti ini, polis percaya bahawa Lisa telah dibunuh di situ. Nerijus difahamkan telah mengawasi kafe sejak beberapa waktu yang lalu dan ketika dia melihat Lisa seorang diri di tempat parkir, dia pun menghampirinya. Berdasarkan keterangan orang awam yang berjoging di situ, Nerijus dipercayai cuba mendekati dan berkomunikasi dengan Lisa dengan taktik ingin bertanyakan arah atau lokasi sesebuah bandar tertentu atau juga menggunakan taktik lain. Kemudian, Nerijus mungkin telah meminta Lisa untuk masuk ke dalam keretanya untuk menetapkan sistem GPS. Memandangkan Lisa adalah seorang yang suka membantu orang lain, dia mungkin telah bersetuju untuk mengikuti Nerijus ke dalam kereta. Setelah berada di dalam kereta, Nerijus menekuk mulut Lisa dan membawanya ke dalam bangsal. Di sana, dia mengikat leher Lisa dengan menggunakan tali dan menggantungnya di paip. Menurut pakar perubatan, keadaan ini mungkin membuat si pelaku berasa sangat teruja sehinggakan dia membuang najis di lantai. Setelah Lisa mati, mayatnya diletakkan di dalam kereta. Nerijus memandu ke arah ladang sambil membuang barang-barang milik Lisa keluar dari tingkap sepanjang perjalanan. Di sana dia menyembunyikan mayat itu di dalam loker trailer, lalu menimbunnya dengan pakaian-pakaian lama. Bermula daripada penculikan Lisa, perbuatan jenayah ini dilakukan oleh pelaku dalam tempoh masa kurang dari 1 jam. Walaupun dengan semua bukti yang diperolehi, Nerijus terus menegaskan bahawa dia tidak bersalah. Akhirnya mereka menemui jejak DNA Nerijus pada hampir kesemua pakaian Lisa, termasuk pada seluar dalamnya. Memandangkan seluruh negara masih mengikuti kes ini, penyiasat terus mencari sebarang petunjuk berguna lain yang boleh mempengaruhi proses undang-undang dan dapat dengan jelas membuktikan penglibatan Nerijus. Mereka bahkan pergi ke Lithuania untuk bercakap dengan isterinya dan adiknya sekali lagi. Wanita itu tetap dengan kenyataannya menegaskan bahawa Nerijus tidak meninggalkan rumah antara pukul 6 dan 8 malam. Namun apabila tiba giliran adik lelakinya untuk disoal siasat, detektif akhirnya mendapatkan apa yang mereka inginkan selama ini. Setelah semua bukti yang jelas menunjukkan
penglibatan abangnya diceritakan oleh pihak polis kepadanya, lelaki itu memutuskan untuk memberitahu mereka hal yang sebenar. Dia mendakwa bahawa Nerijus sebenarnya tidak berada di rumah pada malam itu dan hanya pulang sekitar pukul 7.30 malam. Badannya dipenuhi kotoran dan segera memasukkan semua pakaiannya ke dalam mesin basuh. Nerijus dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di penjara yang dikawal ketat. Penjara di Sweden biasanya dikategorikan sebagai penjara yang mempunyai kemudahan terbaik yang sama dengan hotel 3 bintang. Pada awal 2017, Nerijus sendiri memohon untuk dihantar pulang dan dipindahkan ke penjara di tanah airnya. Sebab-sebab untuk keputusan ini tidak diketahui. Kemudian pada tahun yang sama, motifnya menjadi jelas. Dia membuat rayuan kepada Mahkamah Lithuania agar hukuman penjara seumur hidupnya dikurangkan kepada hukuman penjara 15 tahun. Rayuannya diluluskan oleh mahkamah. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama kerana beberapa minggu kemudian mahkamah menarik semula keputusan mereka dan Nerijus sekali lagi terpaksa menghabiskan seluruh hidupnya di penjara. 5 tahun kemudian pada bulan Ogos 2022, semasa proses pemindahan tahanan, salah seorang daripada mereka tiba-tiba menyerang Nerijus dengan senjata tajam. Dia mengalami kecederaan serius dan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Jenayah seksual terhadap wanita sedang berleluasa di segenap pelosok dunia, tidak kira di negara mana. Wanita yang tidak bersalah sekadar ingin memberi bantuan seperti Lisa Holmes seringkali menjadi target mangsa jenayah seksual. Jangan lepaskan peluang untuk menjalani lebih banyak kes-kes yang menggemparkan. Setiap kisah membongkarkan misteri yang akan membuatkan anda terpegun. Jaga diri dan keluarga anda.